Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi. Justeru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam yang penuh barakah ini bersempena program daurah kitab Fiqh Wanita sesi kedua. Sebelum meneruskan daurah, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada para hadirin hadirat sekalian kerana berkumpulnya kita di sini adalah bagi menyertai majlis ilmu yang akan disampaikan sebentar lagi oleh penceramah jemputan kita pada malam ini, iaitu Ustazah Yusnah binti Yusof. Tanpa membuang masa, dengan sukacitanya saya menjemput penceramah kita pada malam ini, Ustazah Yusnah, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara Ustazah? Alhamdulillah dengar. Dengar ya? Jelas ya? Okay. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Alhamdulillah, seperti mana kata Aisar tadi ya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu. Niatkan pembelajaran kita hari ini adalah kerana Allah SWT ya. Bukan ada niat lain selain daripada untuk menuntut ilmu, dan juga semoga ia dapat memberikan manfaat untuk diri kita dan juga kepada orang lain ya. InsyaAllah. Jadi betulkan niat dahulu sebelum kita mulakan. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, Ustazah pun kena betulkan niat juga. Nak mengajar ni pun kena ikhlas ya. Okey, Alhamdulillah kita ada 29 termasuk Ustazah malam ni ya. Sepatutnya Ustazah tak tahulah berapa bilangan ya, tapi yang ada sekarang 29 orang. Walaupun kita dah terlewat lebih kurang 13 minit, Ustazah faham sebab isyak agak lambat sedikit sekarang. So mungkin ada yang solat isyak dahulu, jadi tak apalah ya. Kita mulakan malam ni, dah masuk minggu yang kedua sebenarnya ya. Minggu kedua kali ikut daripada kita punya kelas lah, insyaAllah. Jadi malam ni ya, Ustazah akan share screen. Kita cepat-cepatlah, takut masa kita sudah lambat ya. Okey, kita masuk daurah ya, daurah untuk minggu yang kedua. Tajuk yang Ustazah akan terangkan pada hari ini dan harap-harap sempat untuk kita habiskan dalam masa sejam insyaAllah. Satu, bila wanita itu dihukumi sebagai haid ya. Yang kedua pula, bila wanita itu dihukumi suci. Kemudian tanda-tanda suci, suci di antara dua haid ya, suci di antara haid dan nifas, suci di antara nifas dan haid, dan suci di antara haid dan haid. Maknanya kita kena tahu berapa lama suci di antara dua haid, berapa lama suci di antara haid dengan nifas, berapa lama pula suci di antara nifas dengan haid, dan berapa lama suci di antara haid dan nifas. Barulah kita boleh tentukan iaitu haid ke, nifas ke, istihadah atau fasad. Okey, baik. Jadi perhatikan betul-betul ya. Baik, bila wanita itu dihukumi haid ya, dihukumi haid apabila ya, bila dia bila dia melihat darah pada waktu berkemungkinan berlaku haid. Jadi kalau kita tengok di sini, dia ada dua jenis wanita. Satu namanya mubtada'ah. Mubtada'ah ni adalah perempuan yang baru pertama kali datang darah haid. Contohnya yang kita belajar dahulu, wanita yang pertama kali datang darah haid, dia kata sekurang-kurangnya atau umur yang paling kecil adalah 9 tahun qamariyah takriban.
Maknanya bukan 9 tahun betul-betul. 15 hari sebelum 9 tahun sudah boleh dikatakan waktu takrib untuk dia datang haid. Jadi kita kata berkemungkinan bagi orang yang umur 9 tahun, 15 hari sebelum itu sudah memungkinkan dia datang haid. Okey? Kemudian yang kedua muqtadah. Muqtadah ni orang yang sudah biasa datang haid. Dah datang dah 2-3 kali dah. Jadi kalau orang yang dah biasa datang haid, ya, darah datang selepas 15 hari suci. Jika darah datang selepas 15 hari suci, maknanya darah itu boleh dikatakan datang pada waktu kemungkinan haid. Okey, contoh ya. Dia datang darah 1 sampai 7 hari bulan. Lepas tu dia berhenti haid, dia suci. Suci pada 25 hari bulan baru datang balik. Jadi, kalau kita kata 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maknanya kalau 22 hari itu cukup 15 hari suci. Tapi dia datang pada 25 hari bulan, maknanya 25 hari bulan itu sudah dikatakan waktu kemungkinan berlaku haid. Maknanya sudah melepasi 15 hari suci. Sebab 15 hari suci itu adalah waktu minimum suci bagi seorang perempuan. Jadi bila darah datang selepas 15 hari suci, maka ia boleh dikatakan sebagai darah haid. Tapi kalau dia datang sebelum 15 hari suci, maka ia dikira darah fasad dan perlu disempurnakan suci. Tengok balik nota ustazah yang ustazah tak sempat nak mengajar dahulu. Dia ada tajuk bagaimana menyempurnakan baki suci. Okey, sekarang ustazah tutup dulu yang ini. Ya, ustazah linkkan sebab dalam Zoom ni dia tak boleh nak link ya. So ustazah akan buka balik ya. Bagaimana dikatakan menyempurnakan baki suci. Maknanya suci kita tak cukup 15 hari. Kemudian datang darah. So kita nak buat macam mana? Sebab dia tak dikatakan itu adalah waktu kemungkinan haid. Kita nak kira macam mana. Okey? Baik, sekarang kita tengok ya, ustazah share balik. Kenapa semua orang tak buka muka ya? Bila tak buka muka ni kan ustazah tak tahu sama ada berada di hadapan laptop ataupun sedang tidur. Ya, Nura Amira Syafiqah, Aina Akila, Sufi Atira, Nabila Hashim, Fatimah Syahira, Siti Nur Aisyah, Ayuni Maisarah. Jenuh ustazah nak sebut Syahir Iman, Nur Aidil Syukri, Muhammad Taufik. Ada ke? Ada ustazah. Ada ustazah. Okey baik. Ada tak apa? Sebab ustazah tak dapat tengok muka, faham ke tak faham. Tapi ustazah akan tanya sekejap lagi ya. Okey baik. Kita tengok. Ustazah sharekan skrin ni ya. Di mana kita masuk dalam kaedah nakok menyempurnakan baki suci. Yang menyempurnakan baki suci. Okey baik. Cuba kita tengok ya. Jika jumlah suci belum mencapai minimum suci 15 hari, tetapi darah keluar kembali selepas hari ke-15, maka perlu disempurnakan minimum suci. Ya. Kaedah pertama dia dengan cara kita gabungkan hari-hari darah pertama dengan hari-hari suci mencapai 15 hari atau ke atas, dan gabungan hari-hari suci dengan darah kedua itu tidak lebih 15 hari. Aduh, macam tak faham ya baca tu. Okey, macam ni lah. Ustazah tunjuk dia punya gambar rajah ni. Katalah dia datang darah 3 hari. Ya, datang darah 3 hari. Lepas tu dia suci 12 hari. Tadi ustazah kata minimum suci bagi seorang wanita adalah berapa hari? Minimum suci bagi seorang perempuan. 15. 15 hari. Jadi bila darah datang balik 3 hari selepas 12 hari ini, ya, selepas 12 hari, 12 campur 3 jadi 15. Kan? Jadi selepas maksimum ni, dia datang 3 hari. Jadi kita nak kata 3 hari ni darah haid ke tidak? Sebab minimum suci mesti 15 hari. Tapi bila darah datang, selepas hari ke-15, ni hari ke-15 ya, dia datang darah. Tapi suci tak sampai 15. Suci baru 12 hari. Yang ini kita boleh kata darah haid atau tidak? Jawablah. Betul salah tak kisah.
Ustazahnya nak tahu betul tak betul, jawab aja. Jawab, kalau salah kita betulkan. Ni kita nak kata darah haid ke tidak? Bukan darah haid. Bukan darah haid. Okey, betul dia bukan darah haid. Sebab apa? Sebab tadi Ustazah sebut dia mesti suci paling minimum 15 hari. Tetapi sebabkan darah tu datang ya, belum lagi mencukupi suci 15 hari dan dia datang selepas hari yang ke-15 ya. 3 campur 12 jadi 15 kan? Jadi darah ni datang selepas hari ke-15 ya. Tetapi di sini tak cukup 12 hari lagi, kita sempurnakan baki suci. Maksud sempurnakan bagaimana? 12 campur 3 jadilah 15. Jadi maknanya darah yang ada dekat sini adalah darah istihadah, bukan darah haid. Jadi dia dianggap sebagai suci. Jadi wanita ini masih lagi kena solat. Okey, ini contoh yang pertama. Jadi maksudnya begini ya. Dia syarat dia darah yang kedua ini, darah yang kedua ini mestilah datang selepas hari ke-15 dan dia tidak bercantum dengan darah pada hari ke-15. Faham? Darah ini datang selepas hari ke-15, tidak bercantum dengan hari yang ke-15. Ya. Jadi di sini kita tengok ya, hari ke-15, 3 campur 12, 15 kan? Jadi darah ni datang 3 hari selepas hari ke-15. Dia tak masuk dalam hari yang ke-15. Jadi masa ni dia boleh menggabungkan 12 campur 3 jadi 15, terhasillah minimum suci. Terhasillah minimum suci. Dia tak kata haid, dia tetap suci, maknanya dia kena mandi seperti mana orang, dia kena solat seperti mana orang istihadah. Faham tak? Syahidatul Syahirah. Faham ke tidak? Faham Ustazah. Faham ya? Okey, baik. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Dia datang 3 hari, dia suci 12 hari, kemudian dia datang lagi 3 hari, dia datang lagi 2 hari. Maknanya datang 5 hari lah. Ya, dia datang 5 hari. Bila datang 5 hari, kita tengok begini. Okey, darah yang kedua ni datang selepas hari yang ke-15. Betul tak dia datang lepas hari ke-15? Betul. Betul, okey. Lepas tu dia tak bercantum dengan darah pada hari yang ke-15. Sebab darah hanya datang 3 hari. Okey? Lepas tu dia nak kata darah ni darah haid ke? Tak boleh kata darah haid sebab suci dia baru 12 hari. Sedangkan tadi Ustazah kata minimum suci mestilah 15 hari. Sebenarnya Ustazah kata, ni bukan Ustazah yang kata sendiri, ada dalam kitab ya. Jadi macam mana nak buat? Suci ini kita gabungkan, jadikan, sempurnakan minimum suci. Minimum suci adalah 15 hari. Jadi kita sempurnakan minimum suci, cukupkan dulu 15 hari, 12 campur 3, 15 dan 2 hari lagi tu ada lebihan, 2 hari itu baru dikatakan sebagai darah haid. Boleh faham sampai setakat ni? Boleh. Betul ya, jangan cakap faham-faham, besok Ustazah tanya dah tak faham. Okey, baik sekarang. Siapa Ustaz tanya? Amir Hazmin. Amir. Ya Ustazah. Okey. Katalah seorang perempuan itu, dia datang darah, tulis ya, dia datang darah 5 hari. Darah pertama dia, 5 hari. Lepas tu dia datang darah, dia suci, dia datang darah 5 hari, dia suci 11 hari. Okey, suci 11 hari. Jadi berapa? 5 campur 11. 5 campur 11, 16. 5 campur 11? 16. Okey. Dia datang darah kedua pada hari yang ke-17. Selama 10 hari. So, berapa dia datang 5, kemudian 5, dia suci 11. Okey. Lepas tu dia datang 10 lagi. So macam mana Amir nak selesaikan? 4 daripada 10 yang last tu
dikira sebagai istihadah, yang selebihnya tu kira haid. Okey. Betul, apa Amir cakap tu betul. Jadi darah yang pertama 5 hari itu adalah darah haid. 11 itu suci, tapi sebab dia tidak cukup lagi 15 hari minimum suci, kita sempurnakan dahulu suci tersebut dengan mencampurkan 11 dengan 4. Jadikan dia 15. So berbaki lagi berapa hari? 7. Tadi Ustazah kata berapa? Berapa? Ustazah kata tadi berapa darah yang datang? 10. 10 kan? Jadi kalau 10 tolak 4 tinggal berapa? 6. Sorry. 6. Jadi yang 6 itu adalah darah haid. Okey. Jadi di situ syarat untuk menggabungkan suci dengan darah yang datang yang kedua, darah yang kedua itu mesti datang selepas hari ke-15. Kalau contoh begini, dengar betul-betul. Dia datang darah 5 hari, ya, datang darah haid 5 hari, dia berhenti 5 hari. Berapa hari? Dia datang 10. darah 5 hari, dia berhenti 5 hari. 10 hari kan? Lepas tu, dia datang pula darah 20 hari. Boleh tak kita sempurnakan baki suci? Boleh tak kita sempurnakan baki suci? Nik Sumayyah. Dia Boleh. datang 5 hari, kemudian dia berhenti 5 hari, dia datang 20 hari lagi. Kalau Sumayyah jawab macam mana? Right. Dan Ustazah nak kira 5 hari suci. Kalau Sumayyah ingat kaedah yang Ustazah sebut mula-mula, Sumayyah tak payah kira pun. Boleh rasanya Ustazah. Boleh menyempurnakan baki suci. Dia menepati syarat tak? Sebab Ustazah kata tadi, darah yang kedua mestilah datang selepas hari ke-15. Baru boleh kita menyempurnakan baki suci. Tapi bila Ustazah sebut tadi, dia datang darah 5 hari, dia berhenti 5 hari, dia datang darah 20 hari. Baru hari yang keberapa? Sehari yang ke 5 hari pertama. Tak faham juga. Ustazah kata darah yang kedua mesti datang selepas hari ke-15. Barulah dia boleh disempurnakan baki suci. Kalau dia datang sebelum hari ke-15 tak boleh sempurnakan baki suci. Tak dapat tangkap ya Ustazah cakap? Silakan Ustazah. Tak dapat tangkap ke? Kiranya tak boleh cukupkan tempoh suci kan Ustazah? Dalam kes ni dia tak boleh cukupkan tempoh suci. Dia termasuk dalam istihadah 7. Sebab darah kedua itu datang belum melepasi hari yang ke-15. Faham tak? Okey, Ustazah bagi contoh gini lah ya, nanti sekejap ya. Memanglah susah nak faham, tapi bila dah faham okey dah ya. Dia nak kena ingat syarat sahaja. Ya. Okey. Nampak tak yang Ustazah tunjuk ni? Nampak. Nampak ya? Okey, kita nampak di sini. Senang nampak jelas ya. Okey, yang ni. Kita tengok yang ini dulu. Seorang wanita melihat darah keluar selama 8 hari.
8 hari darah dia keluarkan. Lepas tu dia nakok 7 hari. 8 campur 7 berapa? 15. 15. Darah ini datang selepas hari yang ke-15. Darah kedua ni. Nampak? Darah yang kedua ni datang selepas hari yang ke-15. Nampak tak? Nampak. Okey. Jadi bila dia datang darah syarat dia dah boleh menyempurnakan baki suci. Maknanya 7 akan campur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini dianggap sebagai menyempurnakan baki suci. Darah ni darah istihadah dan 2 yang berbaki itu jadi darah haid. Boleh? Okey, baik sekarang kita tengok pula ya. Kita tengok pula yang ini. Yang ini pun sama. Sebab darah yang datang ini selepas hari yang ke-15. Dia tak bercantum pun dengan hari yang ke-15. Maka boleh disempurnakan baki suci ya, dan baki itu kita anggap dia sebagai darah haid. Berbeza dengan yang ini. Nampak tak yang ini Ustazah tanya tadi tu? 5. Nampak tak? Sebab darah yang kedua ini dia datang dia datang sebelum hari yang ke-15. Nampak tak beza dia? Bila dia datang sebelum hari ke-15, dia tidak boleh menyempurnakan baki suci. Dia dianggap sebagai istihadah, maknanya di sini dia adalah istihadah 7. Nanti kita akan belajar dalam bab darah-darah istihadah 7 kategori. Dia bukan menyempurnakan baki suci. Untuk menyempurnakan baki suci, darah yang kedua itu mestilah datang selepas daripada hari ke-15. Dan dia tidak bercantum dengan hari ke-15. Yang ni dia bercantum. Nampak tak dia bercantum? Ini hari ke-15 kan? Dia bercantum. Dan dia datang balik ni darah kedua ini datang sebelum hari yang ke-15. Jadi di sini dia tak boleh untuk menyempurnakan baki suci. Sampai setakat ni boleh faham tak? Boleh. Betul ya? Betul faham? Nanti kalau Ustazah tanya lagi minggu depan tak faham nanti macam mana? Muhammad Hakim, faham tak Muhammad Hakim? Ni nak jadi suami, nak jadi bapa, ya dia mesti faham. Nanti nak kena ajar isteri. Ya? Ayuni Nazifah faham? Senyap dia semua. Ustazah tak ulang dah nanti tau. Kalau tak ingat tak ada sebab kita hanya 6 siri. Ustazah biasa mengajar 15 siri. Kalau jadi lambat-lambat macam ni, Ustazah dah tak boleh nak ulang lagi. Okey. Sekarang kita tengok kat sini. Ini Ustazah pendekkan cerita. Dia datang darah 5 hari. Ya, kemudian dia berhenti selama 10 hari. Maka kemudian darah yang kedua datang selepas hari yang ke-10. Maknanya selepas 10 hari suci. Maknanya darah ini datang selepas hari ke-15. Maka dia dianggap sebagai menyempurnakan baki suci. Yang ini pun masih boleh menyempurnakan baki suci. Baki yang ada ini dijadikan haid yang kedua. Nampak ya? Nampak cakap nampak. Ustazah tak payah tanya banyak kali. Nampak. Okey. Baik, yang ketiga dia datang darah 5 hari. Dia berhenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 campur 5. 18 ya. So darah yang kedua ni datang selepas hari yang ke-17 lah ya. Dia datang di sini, maknanya di sini juga dia boleh menyempurnakan baki suci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So semua ini menyempurnakan baki suci. So faham ya? Jadi dalam bab menyempurnakan baki suci, senang kalau kawan-kawan tanya. Saya dah period 7 hari. Lepas tu darah saya berhenti sehari, kemudian datang balik. Dia tanya kita macam mana nak jawab. Jadi masa tu kita kira dulu. 7 campur 10, 17. So darah datang pula hari yang ke-17. Maknanya datang hari 18. Okey, kalau macam tu kita sempurnakan saja baki suci. 10 campur lagi 5 jadikan 15.
hak lebih tu baru kita cakap dia adalah darah haid. Yang sebelum itu adalah istihadah suci. Faham nak? Iaitu dia tak terikat dengan adat dan tak terikat dengan tamyiz. Sebab nanti kita akan belajar dalam istihadah 7, dia ada terbahagi kepada dua. Satu tamyiz, mumayyizah, satu lagi ghair mumayyizah, iaitu dia akan ikut adat. Okey, baik. Yang ini pun sama ya. Di sini dia kata kalau ada nakok tak boleh kita ambil kaedah mencukupkan baki suci atau menyempurnakan baki suci. Ya. Tapi kalau dia datang selepas hari ke-15 macam ni ya, dia datang selepas hari yang ke-15 dia boleh menyempurnakan baki suci. Bakinya akan jadi darah haid ya. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini. Okey, ini dia punya, yang ini dia punya panggil apa? Ringkasan daripada apa yang kita belajar sebelum ini ya. Sebelum ini kita dah belajar. Kalau yang macam ni, yang pertama ya, yang ini. Dia datang darah, kemudian dia nakok, dia berhenti darah, kemudian dia datang balik darah, tidak melebihi 15 hari, ya, ni sepadan 15 hari, maka semua ini dikatakan darah haid. Semua ini dikatakan darah haid. Ya, minggu dulu tu Ustazah dah ajar. Kecuali satu pandangan dikata yang ini haid, yang ini haid, yang ini suci. Itu pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang lemah, ya. Tapi kalau pandangan yang sahih atau pandangan yang azhar dalam mazhab Syafi'i, selagi tidak lebih pada 15 hari, maka semua ini dikatakan darah haid. Ini yang pertama. Okey? Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua, bila datang darah 5 hari, kemudian dia nakok 5 hari, dia datang darah ya, tidak lebih daripada 15 hari. Maknanya darah ini datang sebelum 15 hari. Ya, dia tak boleh menyempurnakan baki suci. Dia tak boleh menyempurnakan baki suci sebab darah itu berterusan daripada sebelum 15 hinggalah selepas 15. Maka dia termasuk dalam nakok istihadah 7. Tapi jangan tanya lagi, Ustazah istihadah 7 tu apa dia? Kita akan belajar kemudian. Hanya letakkan dalam memory bahawa ada istihadah tu 7. Okey. Baik, yang ni yang nombor 3 dia jadi menyempurnakan baki suci. Sebab apa? Dia datang darah 10 hari, dia bersih 5 hari, kemudian datang darah kedua selepas hari yang ke-15. Jadi di sini dia gabung dulu. 5 campur 10 jadikan 15 menyempurnakan baki suci. Okey? Dan yang keempat macam kita biasalah. Datang darah 10 hari, lepas dia berhenti 15 hari atau lebih ke atas, itu adalah nakok mutlak. Maknanya di sini tak ada masalah apa-apa. Memang sekiranya kita suci 15 hari, paling kurang, datang darah balik selepas 15 hari, maka waktu itu kita kata berkemungkinan haid dan kita dah jadi darah haid dah sebab dia suci selama 15 hari dan lebih. Okey, sampai setakat ni faham tak? Tolong jawab. Kalau tak faham, Ustazah jelaskan. Kalau faham, Ustazah akan tukar tajuk dah. Faham Ustazah. Faham ya? Jelas ya? Tapi kena ulang kaji ya. Tengok balik. Kenapa yang ni dia kata haid hukmi? Ya? Yang ni kenapa dia kata nakok istihadah 7? Yang ni kenapa dia kata nakok menyempurnakan baki suci? Dan yang ini adalah nakok mutlak. Maknanya nakok biasalah. Bersih terus tu ya. Okey, baik. Jadi kita tutup dulu yang ini. Kita balik semula pada yang tadi ya. Okay. Jadi dah boleh faham ya. Jadi orang muqtadah ni orang biasa datang haid. Bila darah datang pada waktu kemungkinan haid, maka kita boleh kata dia haid lah. Tapi kalau dia datang tadi tak cukup suci dia 15 hari dan darah kedua itu datang selepas hari ke-15 daripada suci tu ya. Maknanya kalau digabungkan haid dengan suci, darah datang selepas hari ke-15 maka boleh dicukupkan atau disempurnakan baki suci. Ya, okay. Baik, bila dihukumkan haid maka wajib meninggalkan perkara yang ditegah tanpa menunggu 24 jam. Maksudnya bila kita datang darah dan darah itu datang pada waktu kemungkinan haid, macam Ustazah kata tadi, datang selepas hari yang ke-15, ya, datang selepas hari ke-15 suci. Iaitu waktu kemungkinan haid. Kalau datang selepas hari ke-15 haid, itu mungkin jadi menyempurnakan baki suci. Itu tak boleh lagi.
Tetapi kalau datang selepas 15 hari suci, baru kita katakan dia berkemungkinan haid, maka ketika itu dia tak boleh solat. Ya, dia tak boleh solat, dia kena tinggalkan semua perkara-perkara yang dilarang ketika haid. Ya, tak payah tunggu 24 jam. Sebab katalah dia datang 5 hari, dia berhenti dah 17 hari, datang balik darah selepas 17 hari suci, maka darah itu sudah datang pada waktu kemungkinan haid. Kita dah tak boleh dah buat apa-apa sahaja yang dilarang ketika haid. Okey? Faham setakat tu? Tetapi macam yang menyempurnakan baki suci lain. Dia sebab dia datang bukan pada waktu kemungkinan haid. Dia datang 5 hari, dia berhenti 10 hari jadi 15, lepas tu dia datang balik, dia 10 hari itu belum mencukupi minimum suci, maka 10 kena campur dulu 5 bagi cukup 15. Selepas itu barulah dikira waktu kemungkinan haid. Okey? Apabila darah berhenti sebelum mencukupi 24 jam, katalah dia datang 5 jam sahaja. Dia datang 5 jam, tak cukup 24 jam lagi. Tiba-tiba darah berhenti, wajib baginya solat, puasa, ya, dan perlu mengqadakkannya jika telah meninggalkannya kerana minimum haid adalah 24 jam. Jadi kalau dia datang kurang daripada 24 jam, dia tidak dianggap sebagai darah haid. Ya, dia tak perlu bermandi wajib. Ya, kata lepas tu dia tak datang langsung dah. Dia tak perlu bermandi wajib sebab darah itu belum mencukupi 24 jam. Minimum haid adalah 24 jam. Okey? Baik. Macam mana pula nak tahu kita suci? Dihukumi suci apabila dimasukkan kapas lebih kurang dalam 1 ruas jari dan kapas itu putih bersih. Ya. Maka ketika itu dia diwajibkan mandi, solat, puasa dan harus baginya suami untuk menggaulinya. Ya. Maksudnya bila dia nampak bersih saja dah tak ada darah dah, dia kena solat. Dia kena mandi dah. Tak usah tunggu 24 jam sebab ramai juga orang dia salah ya. Dia kata ustaz cakap mesti tunggu 24 jam. Tak payah tunggu 24 jam. Tengok bersih aja mandi. Tapi kalau lepas itu datang balik maka batallah mandi dan solatnya. Ya. Jika kembali semula darah dalam tempoh haid maka berhentilah dari melakukan ibadah. Perlu diqadak puasanya tapi tidak perlu diqadak solatnya sebab masih lagi dia dianggap sebagai haid ya. Persetubuhan tidak berdosa kerana pada zahirnya dia suci ketika itu. Jadi katalah misalnya walaupun ada yang dalam ni tak kahwin lagi pun tak apalah sebab hukum ni kita kena tahu. Katalah seseorang itu dia datang darah 8 hari, tiba-tiba pada hari ke-9 dia bersih. Dia bersih, dia pun mandilah sebab tengok ustazah cakap kalau dah bersih, dah tak ada darah di luar, tak ada darah di dalam, dah letak kapas, dah putih bersih, dah tak payah tunggu 24 jam, dia boleh terus mandi. Bila dah mandi, dia kena solat. Kemudian dia bersama dengan suami dia. Ya? Okey, selesai semua tu, tiba-tiba datang balik darah pada hari yang ke-20. Walaupun solatnya telah batal, walaupun puasa nanti dia kena ganti, tetapi yang bersama dengan suami itu dimaafkan. Sebab pada zahirnya, ketika itu dia suci. Dia manalah nak tahu nak datang lagi selepas itu. Jadi kita hanya lihat apa yang ada pada zahir. Bukan kita kena syaz ataupun zon. Zon ni maksudnya kot-kot datang lagi kot esok. Kot-kot dia tak main ya. Dalam bab fiqh, apa yang zahir itulah yang kita pegang. Jadi zahirnya suci, mandilah, solatlah. Datang darah, berhentilah dari solat. Sebab dia ada manik atau ada halangan. Okey? Baik. Begitulah selama mana tidak lebih pada 15 hari. Selama mana dia berhenti 12 ke 13. Tapi kalaulah dia terus datang sampai hari ke-16, 17, 18 berterusan daripada hari 15, maka dia sudah dianggap istihadah ketika itu walaupun ada darah. Maka dia perlu mandi pada hari yang ke-15. Ya? Dia kena mandi pada hari ke-15. Cara kiraan 15 tu dia datang darah katalah pukul 2 hari 1 hari bulan. 2 hari bulan dikira sehari. 2 3 hari bulan 2 hari. 2 4 hari bulan 3 hari. 2 16 hari bulan dianggap 15 hari. Tapi bukan bermaksud apabila dia mandi pada hari yang ke-15 itu maknanya haid dia sampai 15. Tidak.
haid dia nanti dia kena tengok balik daripada catatan dia itu, tengok sama ada darah itu melihat tamyiz atau melihat kepada adat. Yang tu Ustazah akan ajar dalam bab Istihadah 7. Dia tak boleh salah yang kita duk pegang selama ni, haid 15 hari selebih itu adalah istihadah, salah. Jadi maknanya nanti kita mandi je pada hari yang ke-16 tu, pada hari yang ke-15 tu, ya. Mandi pada hari ke-15 tapi kita tak boleh duduk diam, kita kena buka balik catatan kita tengok balik sifat-sifat darah. Iaitu Ustazah akan ajar balik dalam bab sifat-sifat darah nanti. Baik. Okey, yang ini kita tengok sekiranya kebiasaan darahnya berhenti kemudian datang lagi. Ada jenis orang dia datang haid, hari ke-7 dia berhenti tapi hari ke-10 datang lagi. Ya. Jadi selalu macam tu. Kalau dia jadi macam tu maknanya sudah jadi kebiasaan, ya. Kalau ikut Imam Rafi'i dia kata tak boleh mandi sebab dia kena ikut bulan sebelum. Sebab bulan sebelum selalu macam tu. Ya, dia akan datang lagi. Tetapi mengikut pendapat muktamad Imam Nawawi, dia kata kena mandi juga. Sebab apa? Mungkin bulan ini darah tak datang lagi. Mungkin bulan-bulan lepas dia datang balik. Tetapi mungkin bulan ni tak datang lagi. So dia kata mesti mandi. Itu mengikut pendapat muktamad. Nak ambil yang mana? Yang mana-mana pun tak apalah. Ya, ikut pada kebiasaan pun tak apa. Nak mandi pun tak apa. Ya. Okey. Nah macam ni kan. Dia pada bulan pertama pendapat muktamad nakok kali kedua wajib mandi. Ya, tapi kalau pendapat kedua tidak boleh mandi kerana bulan lepas telah menjadi bukti bahawa tempoh berhenti itu juga dianggap tempoh haid. Sebab dia biasa macam tu ya. Jadi tak apalah yang mana-mana ya. Okey, penentuan suci dari haid Ustazah dah ajar dah pada minggu sebelum ni. Satu kita tengok bila keluar cecair putih, ataupun bila kering, ataupun kita melihat qasatul bayda iaitu melihat kapas menjadi putih, baru kita anggap sebagai dia sudah suci ya. Baik. Sekarang kita masuk pada tajuk seterusnya, tempoh suci di antara dua haid. Ya. Tempoh suci di antara dua haid ya. Okey, kita tengok di sini. Kita tahu bahawa minimum suci, aqal tuhur ya, minimum suci, maksimum suci, kebiasaan suci. Ya, minimum suci adalah 15 hari. Itu paling minimum suci. Maksimum suci tak ada had. Tak ada had, ya. Tapi kebiasaan suci pula, kalau kitaran 30 hari, orang tu datang 7 hari maknanya suci dia 23 hari. Kalau orang datang 6 hari, suci dia 24 hari. Kalau orang datang 5 hari, suci dia 25 hari. Kalau kitaran 30 hari. Ya. Tetapi sebenarnya tak semestinya macam tu. Ya. Ada orang dia datang sebulan 2 kali, ada orang datang 3 bulan sekali. Jadi dia ada maksimum dan ada minimum. Ya. Jadi maksimum ni setahun sekali pun boleh jadi. Ya, dia datang haidnya sekali dalam setahun. Pernah ya? Pernah berlaku dalam zaman waktu ulama-ulama dulu, dia kata dia menjumpai seorang perempuan datang haid hanya sekali dalam setahun ya. Dan nifasnya selama 40 hari. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok tempoh minimum suci adalah 15 hari menurut pendapat Imam Hanafi, Maliki dan juga Imam Syafi'i. Tiga-tiga mazhab ini mengatakan tempoh suci paling pendek adalah 15 hari. Kecuali Hambali sahaja yang kata 13 hari. Okey? Baik. Cuba kita tengok di sini ya. Kalau pendapat jumhur ulama, Maliki, Hanafi dan Syafi'i, dia kata suci mesti berlaku selama 15 hari. Kalau dia datang darah dari 1 hingga 7, datang darah balik pada 23 baru boleh dianggap sebagai haid. Tapi kalau dia datang pada 22, pada 21, maka kena cukupkan dahulu minimum suci tadi macam kita belajar tadi tu. Ya. Tapi kalau datang selepas 23, barulah kita boleh kata haid sebab minimum suci adalah 15 hari. Tetapi bagi mazhab Hambali, 13 sudah pun dianggap sebagai minimum suci. Ini untuk pengetahuan saja ya, bukan untuk diamalkan ya. Contoh kat sinilah kita tengok ya, ni normal.
Kalau biasa kita datang 7 hari, ada datang hitam, merah, kemudian last kali dia jadi keruh ya. Ini adalah sifat-sifat atau warna darah haid. Warna darah haid dalam mazhab Syafi'i hitam, merah, asqor. Asqor ni di antara merah keemasan, kemudian coklat, kemudian kuning dan keruh. Ini adalah warna-warna darah haid. Katalah seseorang itu datang kebiasaan 7 hari, ya maksimum haid 15 kan, tapi dia datang 7 hari sahaja. Jadi kita tengok, kita kira suci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 ini adalah minimum suci. Sekiranya darah datang pada 23, 24, 25 dia boleh kata haid. Tapi kebiasaannya dia suci lamalah. Ya, ini kitaran haid yang normal. Kalau kitaran haid tak normal macam ni. Ya. Dia datang 7 hari, dia berhenti sampai hari yang ke-16 datang balik. Di sini dia boleh menyempurnakan baki suci. Sebab apa? Darah yang kedua ini datang selepas 15 hari dan darah suci dia, suci dia tak cukup 15 hari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru cukup di sini. Kemudian ni baru dianggap sebagai darah haid. Yang di sini dia menyempurnakan baki suci. Okey. Tidak ada had bagi tempoh sebanyak-banyak suci daripada had. Ada wanita datang sekali seumur hidup, ada yang tak pernah datang had. Ya, jadi suci dia tidak terikat lah. Ya, maksimum tak ada had ya. Okey. Sebab apa di sini ya, kita tengok ya. Tempoh maksimum suci antara 2 haid bagi wanita, ya ada kata tidak ada had maksimum dia. Sebab apa ya? Qadhi Abu At-Tayyib berkata, ada seorang perempuan pada zamannya datang haid sehari semalam sahaja pada setiap tahun dan nifasnya pula 40 hari. Maknanya datang sekali ya setahun. Datang tu pula 24 jam je, ya. Kemudian kalau dia bersalin dia 40 hari je dia punya nifas dia, ya pernah berlaku. Okey. Yang ni kebiasaan 7 hari, 23 hari suci ya. Jadi kena catat ya, yang mana ada ni tolonglah ya catat berapa hari bersih, berapa hari suci, berapa hari haid, mesti tulis. Catat setiap bulan sebab nanti kita akan belajar dalam bab adat dan bab tamyiz ya. Mesti catat warna-warna setiap hari pun catat. Ya Ustazah nak tengok. Sebab nanti kita akan masuk dalam bab tu ya. Okey, sekarang tadi antara haid dengan haid. Antara haid dengan haid kita faham paling kurang berapa hari? Paling kurang berapa hari? Nur Atirah, Azhar. Paling kurang suci di antara 2 haid berapa hari? Ada ke tak ada? Nur Atirah, Azhar. 15 saja. 15, okey. Paling maksimum suci? Tak ada. Tak ada had ya. Kalau kebiasaan suci? Okey, Atirah biasa datang haid berapa hari? 8. 8. Okey, suci nak datang balik tu kitaran dia tu berapa hari? Buka kalender. 17. 17. Maknanya kitaran Atirah 17/8. Maknanya kitaran haid Atirah hanya 25 hari sahaja. Betul? 8, 17, 8, 17 macam tu ya? Adriana Hadirah. Adriana Hadirah punya kitaran haid berapa hari? 7 Ustazah. 7. Suci? Suci antara haid ke haid? Catat ke tidak? Berapa Adriana, hari Ustazah?
24. Ya, jadi Adriana punya kitaran 31 lah. 7, 24, 7, 24. Ya, catat selalu tau, jangan tinggal. Okey, baik. Semua faham dah tu tentang minimum, ya, minimum suci dan juga maksimum suci serta kebiasaan suci. Okey, sekarang kita tengok pula suci antara haid dengan nifas. Ya. Berarti betul-betul. Haid ni kemudian jadi nifas. Berapa lama? Kita tengok kat sini. Tiada had minimum bagi sekurang-kurang suci antara haid dan nifas. Tiada minimum. Berkemungkinan orang itu datang haid terus bersalin dan keluar nifas. Nanti mesti ada orang tanya, Ustazah, masa mengandung pun ada haid ke? Ya, dalam mazhab Syafi'i, darah yang keluar ketika mengandung sekiranya tiada unsur macam darah tu anak itu nak gugur, ya. Kalau anak itu sehat, tak ada apa-apa, darah itu keluar seperti mana haid, maka ia boleh dikatakan haid. Jadi tidak mustahil selepas dia haid saja dia sakit nak bersalin keluar nifas. Jadi makna tiada had, ya, minimum bagi suci antara haid dengan nifas. Contoh seorang wanita hamil melihat darahnya keluar sehari semalam, sejam kemudian darah itu berhenti dan wanita itu bersalin. Jadi darah yang dilihat sebelum bersalin itu dipanggil haid, darah yang keluar sebab bersalin dipanggil nifas. Kadar masa suci antara haid dan nifas sejam atau kurang saja. Kan? Itu satu. Ya. Bagaimana pula suci antara nifas dengan haid? Dah nifas nak jadi haid. Nifas nak jadi haid macam mana? Berapa hari? Okey. Dia ada dua. Suci antara nifas dan haid ada dua keadaan. Kalau selepas 60 hari, lepas 60 hari, ya, sampai 60 hari dia berhenti walaupun satu lahzah, satu detik, kemudian datang balik darah, maka darah itu boleh jadi haid. Satu detik je, satu kelip mata je yang tidak boleh digambarkan, ya. Macam mana Ustazah nak tengok? Tak apalah, itu kita cerita dari sudut hukum. Dari sudut tengok mungkinlah bukan satu lahzah, mungkin 1 jam, ya, mungkin 2 jam. Dia dah sampai cukup 60 hari, lepas tu dia berhenti selama 1 jam, darah yang keluar selepas itu sudah boleh dianggap sebagai haid. Tak perlu tunggu 24 jam pun, sekiranya melepasi 60 hari. Ya, dia datang daripada hari pertama dia bersalin pukul 6 pagi, sampai hari ke-61 pukul 6 pagi, maka cukuplah 60 hari. Cukup 60 hari dia berhenti 1 jam je. Berhenti 1 jam, datang balik darah selepas itu, sudah boleh dikatakan darah haid. Okey. Tapi kalau dalam tempoh nifas 60 hari, ya, tiba-tiba dia berhenti selama 15 hari. Tiba-tiba dia berhenti selama 15 hari. Contoh, dia datang darah selepas dia bersalin, datang darah 20 hari. Lepas tu dia berhenti 15 hari. Hari yang ke-36, ya, dia datang darah 20 hari. Kemudian dia berhenti selama 15 hari. Hari 36 dia datang balik darah, maka darah pada hari yang 36 itu sudah dianggap haid. Sudah dianggap haid. Sebab apa? Sebab dia diselangi dengan suci selama 15 hari. Tapi kalau misalnya dia diselangi dengan suci 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampailah 14 hari, darah yang datang selepas itu tetap dianggap nifas. Bukan haid. Haid ni apabila diselangi selama 15 hari. Siti Nur Aisyah faham? Tak jawab. Balkis Adibah? Faham Ustazah? Faham, ya? Jadi
Apa yang Balqis faham? Tolong terangkan Kak Ustazah. Balqis, buka mikrofon. Tak dengar pun. Balqis jawab apa ya? Okey, tak apalah. Tak menjawab. Ustazah, Ya. saya nak tanya, dalam kan ada berhenti nifas selama 15 hari. Lepas tu dia datang hari suci selama 14 hari. Lepas tu dia datang lagi sekali yang tu dikira darah nifas kan? Betul, sebab dia tidak melebihi 15 hari. Darah nifas tu dikira sampai 60 juga ke? Betul. Sampai hari yang Oh. ke-60 bermula dari hari pertama. Oh, okey. Ya, bukan dikira daripada hak dia datang balik selepas 14 hari tu. Dikira daripada hari pertama. Okey, terima kasih Ustazah. Sama. Okey, kita tengok di sini contoh ya. Di sini kita nampak dia datang sampai hari yang ke-20, dia berhenti 10 hari, bila darah ni datang lagi, ini dipanggil nifas. Ya, sebab apa? Sebab dia hanya diselangi selama 10 hari. Ya. Yang ini pula diselangi 15 hari. Bila diselangi dengan 15 hari, datang darah selepas ini dipanggil darah haid. Sebab diselangi dengan nakok selama 15 hari. Maknanya 15 hari ini dah cukup minimum suci untuk haid. Ya. Situasi ketiga, macam ni. Dia datang nifas selama 60 hari. Dia berhenti 5 hari. Ya, dia berhenti 5 hari. Mana nifas 60 hari ni? Dia berhenti 5 hari jadi 45 hari. Ya. 40 berhenti 5 hari, datang pula darah berterusan. Okey. Yang ini bukan nifas 60 hari ya. Nifasnya hanya 40 hari sahaja. Ya. Walaupun di sini 5 hari, tetapi 55 ini berterusan sampai hari yang ke-68. Ya. Jadi di sini dia jadi istihadah. Yang depan ni boleh tolong betulkan nanti dalam nota ya. Dalam nota tu nanti tuliskan, catatkan dia punya darah nifas dia 40 hari sahaja ya. Nampak ya 40 hari ni sahaja darah nifas. Dia berhenti 5 hari tetapi 55 ini berterusan melebihi daripada 60 hari. Maka yang ini kita kata dia darah istihadah. Dia berhenti kat sini baru jadi darah haid pada hari yang ke-70. Ya. Okey. Faham kan? Yang ini dia datang 5 hari berhenti 14 hari. Kemudian datang pula. Kemudian dia berhenti 7 hari. Kemudian datang pula. Jadi maksudnya nifas dia sampai 50 hari lah. Sebab dia punya nakok ini tidak lebih daripada 15 hari. Okey. Tapi di sini dia sampai 59, 60 dalam 1 dia berhenti. Walaupun dia berhenti pada 1 hari baru, 60 dalam 1 ya. 2 harilah kita kata dia berhenti. Di sini sudah boleh dikatakan haid. Ya, tidak semesti tunggu 15 hari. Sebab dia sudah melebihi daripada hari ke-60. Ustazah dah sebut tadi, sekurang-kurangnya waktu suci yang memisahkan di antara nifas ya. Apabila mencukupi 60 hari, dia tak perlu lagi disyaratkan 15 hari. Memadai satu lahzah sahaja. Ya, untuk memisahkan di antara nifas dengan haid. Tetapi kalau dalam tempoh 60 hari, dia mesti dipisahkan dengan suci selama 15 hari baru kita boleh kata dia
haid. Okay? Ustazah, Ya. boleh tak Ustazah terang balik situasi ketiga? Mana? Yang ni. Yang ni, 3. Okey. Dia datang darah selama 40 hari. Lepas tu dia berhenti selama 5 hari. Lepas tu dia datang balik pada hari ke-55, dia tak semayang lah asalnya ni kan. Sebab dia ingat belum lagi melebihi 60 hari. Lepas tu bila sampai hari ke-60, ni Ustazah tak tulis ni. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68. Sampai hari 68. So bila dia sampai pada hari ke-60, maknanya dia sudah melebihi daripada maksimum nifas. Bila melebihi daripada maksimum nifas, dengan sendirinya daripada hari 55 ke hari ini, dia boleh dikatakan darah istihadah. Dia boleh dikatakan darah istihadah, ya. Dan bila dia berhenti dekat sini, dipisahkan di sini, maka hari ke-70 ini dikatakan darah haid. Ya. Istihadah ni nanti kita akan masuk dalam bab istihadah nifas. Istihadah nifas pun dia banyak panjang lagi cerita dia. Dia ada apa ni? Dia agak complicated dan dia ada kaedah-kaedah untuk kira, ya. Tetapi yang jelasnya hanya 5 sampai 40 ni saja darah nifas. Yang ini dia berhenti suci dan ini dia masuk dalam istihadah. Jadi istihadah tu sama istihadah haid ke istihadah nifas, kita akan tengok balik di sini nanti. Nah, okey, yang ini kita tengok rumusan dia, ya. Dia datang darah 25 hari, dia berhenti 10 hari, datang balik darah, dia suci pula 5 hari, sampailah dia berhenti 60, ini semua nifas. Tapi kalau dia datang 25 hari, dia berhenti 15 hari, datang pula darah, maka yang ini adalah haid. Ya. Dan berhenti pula 5 hari, yang belakang ini adalah istihadah. Ya. Istihadah sebab dia melebihi daripada, kalau dia melebihi daripada 60 hari lah. Sebab 25 campur 15, 35, 35, 55, 60 ya, 60, 10 hari lagi ni, dia lebih pada 60 hari lah. Ya. Jadi yang ini dah jadi istihadah dah. Itu suci di antara haid, nifas dengan haid. Ya. Macam mana pula suci di antara nifas dengan nifas? Suci antara nifas dengan nifas boleh jadi sehari sahaja. Macam pelik kan? Macam mana orang bersalin, lepas tu nifas, lepas tu bersalin balik, lepas tu jadi nifas. Dia kes dia macam ni, ya. Contoh, seseorang itu mula-mula, ya, dia telah melahirkan. Dia telah melahirkan pada hari pertama dia telah bersetubuh. Ya. Jangan cakap, macam mana dia bersetubuh, dia baru lepas bersalin. Tak usah cerita bab tu, tapi kita cerita bab hukum saja. Dia bersetubuh tapi darah nifasnya terus keluar selama 60 hari. Daripada persetubuhan ini rupa-rupanya ada janin yang terjadi dalam rahim dia, selepas 60 hari gugur. Bila gugur di sini keluar lagi darah, lepas gugur itu juga dikatakan nifas. Jadi maknanya sebab tu dia boleh jadi nifas, ya, nifas boleh jadi sehari sahaja. Perbezaan suci di antara nifas dengan nifas. Boleh faham tak? Biasanya taklah macam ni. Biasa macam kita tengok orang bersalin, dia bersalin tahun ni. Dia dah bersalin-salin, anak dah besar, baru bersalin pula. Jadi mungkin setahun, mungkin 2 tahun antara satu nifas ke satu nifas. Tetapi dalam bab ni cerita dia telah bersalin, melahirkan pada permulaan ni. Lepas tu dia bersetubuh pada hari pertama, kemudian darah nifas keluar. Bersetubuh itu jadi anak, duduk dalam kandungan, tiba-tiba selepas 60 hari gugur. Gugur itu dia jadi nifas juga. Sebab dalam mazhab Syafi'i, lepas gugur, darah yang keluar selepas gugur itu adalah darah nifas. Jadi gugurnya dia kata perbezaan antara, maknanya suci di antara nifas dengan nifas hanya 1 hari sahaja. Ya. Okey, sekarang kita tengok rumusan terakhir, ya, yang ini sebelum kita berhenti. Macam mana kita nak tahu tentang haid? 1, keluar darah sehari semalam, iaitu 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Itu adalah darah haid, ya. Darah yang keluar di antara 2 kelahiran kembar dengan syarat 24 jam. Katalah darah tu keluar
anak tu keluar, lepas tu 24 jam kemudian baru keluar pula anak. Maknanya ketika itu dikatakan darah di antara anak dengan anak itu adalah darah haid. Tetapi kalau dia bersalin pukul 6 pagi, lepas tu pukul 12 tengah hari keluar pula anak yang kedua, itu dipanggil darah istihadah. Ya, bukan darah nifas lagi. Sebab nifas ini maksudnya nifas darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Itu bagi mazhab Syafi'i. Tapi kalau lahir kembar, darah keluar selepas keluar baby yang pertama, tapi rahim belum kosong. Rahim masih ada baby yang kedua. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, selagi tak keluar baby yang kedua, maka ia tak dikatakan nifas. Sehinggalah keluar baby yang kedua, baru dikatakan nifas. Ya? Okey. Cecair kuning dan keruh adalah haid mengikut pendapat yang asah, sekiranya tidak melebihi 15 hari lah ya. Jika seorang wanita melihat darah nifas keluar selama 59 hari, kemudian terhenti selama sehari, kemudian darahnya keluar semula, maka itu adalah haid ya, sebab dah lebih daripada 60 hari dah. Bila lebih daripada 60 hari, tak perlu jadikan dia 15 hari suci. Darah kedua yang keluar tidak dihukumkan haid kecuali jika berlalu tempoh sekurang-kurang suci 15 hari. Tapi kalau darah tu keluar, suci belum cukup 15 hari, mestilah kita sempurnakan baki suci dahulu. So kita tak kata haid, kita kata istihadah. Ya? Apabila himpunan masa keluar darah pertama dan masa suci telah mencukupi 15 hari bersama hari-hari selepasnya ataupun tidak, maka kita mengira tempoh 15 hari ialah suci dan hari selepasnya adalah haid mengikut syarat-syaratnya. Macam kes tadilah menyempurnakan baki suci ya. Dia datang darah, kemudian dia berhenti, lepas tu darah datang balik selepas 15 hari, dicampurkan dua-dua tu, tetapi suci tak cukup 15 hari, kita gabungkan dahulu bagi jadi 15 hari, itu sebagai suci, lebihnya baru kita kata darah haid. Ya. Kemudian darah yang keluar daripada wanita hamil, ya, bagi mazhab Syafi'i, jika mencapai tempoh sehari semalam, maka juga dikatakan haid. Bagi orang mengandung, ya, itu rumusan bagi haid. Sekarang kita tengok rumusan bagi nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar setelah rahim kosong, walaupun yang keluar itu adalah gumpalan darah atau daging, ataupun bidan mengatakan ia manusia. Jadi kita tak nampak lagi bentuk. Mungkin alaqah, mungkin nutfah, mungkin mudrah ya. So kita tak nampak lagi, tapi bidan dah kata itu adalah manusia. Kalau dah keluar semua tu, maknanya darah yang keluar selepas kosongnya rahim sudah boleh disebut sebagai nifas. Yang kedua, darah keluar sebelum berlakunya 15 hari sejak rahim kosong. Tetapi jika melepasi 15 hari, maka ianya bukan nifas tetapi haid. Yang tadi tu kita sebutkan. Dalam tempoh 60 hari itu, kalau berlakunya senggang masa nafak, yakni nafak ni suci 15 hari dan lebih, maka selepas itu adalah darah haid, bukan darah nifas. Ya? Masa suci di antara dua darah nifas tidak melebihi 15 hari. Jika masa suci di antara dua darah lebih daripada 15 hari, maka darah yang kedua bukan nifas tetapi haid. Darah yang keluar berada dalam tempoh 60 hari. Ya, mesti dalam tempoh 60 hari. Jika seorang wanita mengeluarkan darah sudah 60 hari, walaupun sebentar, ianya bukan nifas. Apabila dia telah mencukupi 24 jam, maka darah itu adalah darah haid. Ya, ini adalah rumusannya. Ya. Okay. Jadi kaedah nak mengenal nifas, tempoh darah nifas tidak lebih 60 hari. Jika tempoh lebih 60 hari berterusan, ia sudah dianggap sebagai beristihadah. Ketika ini kita perlu melihat kepada tamyiz adam. Nanti kita akan belajar. Jika luput atau tidak menepati syarat tamyiz, kita akan kembali kepada adat. Ya? Okey, baik. Jadi insya-Allah bab istihadah nifas kita akan belajar kemudian. Ustazah tak nak campur-campur aduk, takut nanti pening kepala. Ya? Okey, Ustazah rasa cukup dulu sampai setakat ini untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung semula pada sesi berikutnya. Jadi kena baca ya. Daripada nota Ustazah tu kena baca. Kalau tak faham, tanya. Ya, jangan simpan. Kalau tak baca, boleh lupa. Sebab banyak ya. Walaupun kita baru 2 siri, dah banyak Ustazah terangkan dalam bab haid dan juga nifas. Ya, insyaAllah. Okey. Ada apa-apa soalan?
Okey, kalau tak ada soalan, Ustazah serahkan balik pada Aisar. Alhamdulillah. Selesai sudah sesi daurah kitab untuk kali ini. Ucapan terima kasih buat semua peserta yang memberi kerjasama dan komitmen yang tinggi pada malam ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Speaker Ustazah Husna Yusof atas ceramah yang penuh informatif sebentar tadi. Semoga semua peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diberi dalam daurah kitab sesi 2 pada kali ini serta dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang tidak berpeluang untuk turut serta dalam program daurah kitab pada malam ini. Dengan berakhirnya majlis pada hari ini, saya sudahi program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah jualan.